dari sudut pemikiran. Okay. Baik. Kemudian nombor 6, cirinya gangguan emosi neurosis. Klien yang neurosis ini, ciri yang ke-6, mudah terpengaruh. Suggestible. Dia memang sangat mudah terpengaruh. Pengaruh dengan media sosial, terpengaruh dengan apa orang kata, terpengaruh dengan apa kawan-kawan kata, dan dia pegang apa yang orang itu katakan kepada dia. Seperti contoh, bagaimana seorang anak muda usia 20-an telah mendapat major depression disorder. Bila dikaji detail, ditengok, diforensikkan detail kesihatan mentalnya, didapati bahawa kemurungan major utama diri dia itu adalah dicirikan dengan otak dia mudah dipengaruhi dan terpengaruh dengan kata-kata orang sekeliling, khususnya ibu ayah. Dalam keluarga. Dan nombor 7, individu yang mempunyai ciri-ciri gangguan emosi neurosis, nombor 7, memiliki konflik mental. Memiliki konflik mental. Serabut dalam otak dia. Dan itulah yang dicirikan oleh Al-Balqi terhadap ciri-ciri utama orang yang terkena gangguan emosi akibat konflik. Clear setakat ni semua? Ya? Clear. Dia nak tanya dulu Cik Kim. Silakan tanyalah dulu sebelum kita. Dari segi agresif pemikiran tu, adakah saya ada mengajar seorang student ni, dia kita tengah mengajar Cik Kim, otak dia tu dia dah fikir benda lain. Dia tak dapat fokus dan macam-macam benda dalam kepala. Dia berfikir pasal tu lah, pasal ni lah. Ending dia tak dapat nak tumpu pada pelajaran dia. Adakah yang dimasukkan dengan agresif pemikiran tu seperti itu Cik Kim? Sebegitulah. Patut lukisan projektif dia tu, dia jadi tekan, hitam. Ya, benar. Okey, faham Cik Kim. Baik, okey. So, itu dia. Okey, kalau dah kira-kira dah faham, dah jelas, jadi bila klien you all datang, dia duduk, bila dia bercakap, kita dah boleh nampak beberapa ciri-ciri tersebut, kita dah boleh tahu automatically. Ini klien isu psikosis ke atau isu neurosis. Kalau dia bingung, bila kita bercakap, kepala dia macam orang bingung, maka kita boleh tahu dah. Lepas tu kita bercakap berkaitan waktu, masa, tempat, orang. Okey, lepas tu dia nampak betul-betul kebingungan habis-habisan. Dan dia kalau bercakap dengan kita tu tak tahu hala tuju dia bercakap. Okey, lepas tu tiba-tiba keluar perkataan-perkataan yang saya sebenarnya bila tidur tu saya nampak saya jadi Ultraman ke apa ke. Mak dia kata kita tahulah bahawa dia individu yang neurosis. Psikosis people. Tapi kalau dia bercakap dengan kita, dia tidak menunjukkan riak-riak psikosis, dia pergi pada gangguan emosi berakibat daripada konflik, stres dan sebagainya, maka kita boleh tentukanlah macam mana nak handle orang-orang. Okey, baik. Okey. Kita teruskan lagi. Kerana bila kita duduk dekat dengan Al-Balqi, kita tahu bahawa Al-Balqi ini sudah mengkelaskan 2 pengkelasan penting, okey, psikosis dan neurosis. Dan di dalam ilmu nosologi, iaitu cabang ilmu berkaitan pengkelasan penyakit, apa tanggungjawab utama Al-Balqi? Tanggungjawab utama Al-Balqi
dalam mengkelaskan neurosis itu kepada 4 jenis yang utama. Catat dari situ. 4 jenis yang utama. Yang pertama, takut dan cemas. Al-khawf wa al-faza'. Takut dan cemas. Takut bukan takut biasa. Cemas bukan cemas biasa. Tapi takut dan cemas ini yang luar biasa. Yang berkait dengan gangguan emosi. Okay. Kedua, marah dan keagresifan. Bila Happy sebut tadi, okay, bila kalau kita dapat klien-klien yang pemikiran agresif dan sebagainya, dia ada tanda-tanda juga berkaitan dengan rasa marah pada diri. Baik. Marah dan keagresifan. Ya, jadi betul. Dia sampaikan dia rasakan kenapa dia dilahirkan kat dunia ni. Ya. Itu tanda keagresifan terhadap diri dia dan dia marah pada diri dia. Maka Al-Balqi mengkelaskan neurosis itu pada 4 yang utama. Pertama, takut dan cemas. Yang kedua, marah dan keagresifan, al-ghadab. Yang ketiga, kesedihan dan kemurungan, al-huzun wa al-jaza'. Dan yang keempat, obsesi, al-waswasah. Kalau kita nak cerita nombor 4, nanti lain cerita. 4 ni memerlukan 3 hari. Ya. Jika keempat-empat ciri ni ada pada individu tersebut, bagaimana Cik Kim? Empat-empat ni dia ada Cik Kim? Empat ni ada, kena tengok satu-satu, kita pergi satu-satu. Jadi kita sebagai terapis maupun coach kesihatan mental ke, bila berdepan dengan orang, kita nanti akan pergi kepada mengetahui sifat-sifat orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan ini. Apakah sifat-sifat dia secara nyata? Dan apakah treatment yang contohlah, kalau dia nak dapatkan perkhidmatan dari kita, mungkin dia duduk jauh, tapi sebelum dia datang ke kita, apakah bekalan doa-doa yang boleh kita bagi khususnya untuk diamalkan dulu sebelum jumpa kita. Tapi syaratnya syaratnya adalah kena amalkan. Contoh, kalau dalam masa 7 hari awak nak datang jumpa saya, amalkan perkara ini, doa ini. Kalau dia boleh ada kemampuan untuk mengamalkan doa tersebut dalam masa 7 hari atau 40 hari sebelum jumpa kita, maknanya dia ada keupayaan Allah nak sembuhkan penyakit-penyakit mental dan emosi. Tapi kalau sepotong doa pun, ya Allah, beratnya nak amal. Macam Kak Zai sebut tu kan. Allah, itu maknanya fi qulubihim marad. Tu khatam Allah tu dah kunci. Letih itu. Ada satu lagi Cik Kim. Bila kita suruh baca, tetapi bila cakap saya dah baca dah tapi tak ada tadi juga. Dia pun cakap tu macam menidakkan ayat tu Cik Kim. Tu macam mana Cik Kim? Yalah, sebab dia baca sekadar baca dengan tak ada keyakinan. Saya dah sebut tadi tu, orang-orang yang ada sifat-sifat munafik atau orang-orang yang ada penyakit-penyakit hati ini, dia tidak ada sifat keyakinan pada Allah Ta'ala. Sebab yang bagi takut, cemas, marah, agresif, kesedihan, kemurungan, obsesi ini juga datang daripada mana? Sumbernya daripada Allah Ta'ala. Allah campak rasa takut dan cemas. Allah campak rasa marah dan keagresifan pada diri seorang. Allah campak kesedihan dan kemurungan pada diri seorang. Allah campak pada diri seorang yang terpilih menghadapi untuk obsesi. So, jangan marah bila dia datang dengan you all nanti ni. Saya kalau saya dah menyampah lah, tak larat lah, penat sangat lah dengan emosi-emosi saya, bimbang-bimbang saya, cemas-cemas saya. Saya nak buang lah rasa cemas saya. Tak boleh. Sekiranya ingin membuang rasa-rasa tersebut, maka sepertinya awak tidak mengiktiraf bahawa tubuh badan awak bersatu dengan jiwa dalam. Robot
Dia jadi robot nanti. Efni dengan rakan-rakan lain nak memproses klien yang robot ke? Robot memang tak ada emosi langsung. Dia sudah diprogram. Jadi Al-Balqi dalam Masalih al-Abdan wal Anfus yang mengkelaskan neurosis itu kepada 4. Pertama, takut dan cemas, marah dan keagresifan, ketiga, kesedihan dan kebingungan, dan keempat, obsesi. Ini sebenarnya kalau kita tengok daripada zaman moden pun, 4 inilah yang memang banyak pada orang Melayu kita sebenarnya. Cuba tengok tu. Benar sekali Cik Kim. Tengoklah. Takut, cemas, marah, agresif, kesedihan. You all belum, siapa yang ada pengalaman dah bertemu dengan klien lelaki yang patah riuh kerana kerana isterinya bantai-bantai suaminya. Saya tak pernah lagi. Belum lagi kan? Saya doakan hari ini. Waduh, Cik Kim punya doa ni saya ngeri betul lah. Selalu kita akan handle klien wanita yang ada masalah-masalah kena pembantaian dengan husband dan sebagainya. Tapi nanti kalian akan dapat seorang lelaki, suami yang datang untuk di treatment, patah riuh tengkuk, tangan patah, kaki patah. Bila tanya pasal apa? Tuan, kaki dengan tangan patah-patah ni, isteri saya yang buat. Isteri dia hantam suami dia sampai patah riuh kerana isteri dia menghadapi marah dan keagresifan yang tidak terkelola. Buat baik. Kesian saya yang seorang lelaki tu sabar dah. Dia cakap, pasal apa? Awak dah teruk ni. Patutnya awak boleh tegakkan awak punya hak ni sebagai seorang suami yang selalu diengkar oleh isteri. Isteri caci-caci awak depan halayak ramai, merendah-rendahkan awak punya diri, maruah diri apa semua. Patutnya awak boleh buat pembubaran perkahwinan. Jawapan dia apa? Saya sayang dengan isteri saya. Dalam hati aku, lelaki ni betul lah. Memang betul lah. Sangkut dekat pokok kelapa ke tahu. Baik. Okay. So itu dia. Baik. Dan seterusnya sambil-sambil itu. Kita mempelajari sini ringkasan berkaitan nosologi. Nosologi ini adalah satu bidang ilmu pengkelasan tentang penyakit dan antara orang yang bertanggungjawab di dalam bidang keilmuan ini adalah yang dinamakan sebagai Najamuddin, satu orang ilmuwan Islam daripada Parsi, 870 hingga 825 Masehi. Di dalam dunia Islam, doktor dan psikolog ini mengenalkan ilmu nosologi, cabang ilmu pengobatan yang berhubungan dengan klasifikasi penyakit. Selain penyakit secara umum, ilmuwan Parsi ini juga berjaya mengklasifikasikan penyakit kejiwaan. Beliau kemukakan 9 kategori penyakit kejiwaan, meliputi sebanyak 30 jenis gangguan mental atau psikis. Antaranya adalah depresi, penyakit degeneratif, gangguan delusi, obsesi kompulsif. Ini sekadar satu ringkasan saja untuk pengetahuan kalian berkaitan dengan nosologi. Dan bidang ini juga sebenarnya adalah bidang yang sangat luas. Okey, dan antara orang yang bertanggungjawab, sarjana muslim yang bertanggungjawab di dalam bidang pengkelasan penyakit-penyakit ini, okey, adalah antaranya adalah Najamuddin. Okey, selain daripada Al-Balqi. Baik. Okay.
penemuan Najamuddin. Apa yang ditemukan dan nanti dia selari penemuan Najamuddin ini dengan Al-Balqi. Baik. Apa penemuan dia? Najamuddin serta Al-Balqi menemukan 4 unsur penting dalam tubuh manusia. Sebab tu dalam penemuan berkaitan dengan tubuh badan manusia ini, Al-Balqi ada menyebut juga 4 unsur penting ini. Ibn Sina pun ada menyebut juga 4 unsur penting ini. Kalau dalam perubatan ahli sufi juga ada menyebut 4 unsur penting ini. Yang kadang-kadang dalam area moden sekarang ini sangat jarang disentuh perkara ini. Baik. Keempat unsur ini harus seimbang agar menjaga tubuh tetap sihat dan bugar. Beliau simpulkan penyakit muncul akibat ketidakseimbangan masing-masing akan 4 unsur ini. Unsur dalam tubuh. Makna kata Al-Balqi dan sarjana Muslim seperti Najamuddin ini, dia sebelum membuat pengkelasan ke atas individu yang ada isu mental dengan emosi ini, mereka juga mengkaji apakah di dalam tubuh manusia itu sendiri yang tak beres, tak seimbang. Dan mereka menemukan 4 unsur yang utama dalam tubuh badan manusia, organ-organ dalam tubuh itu yang kalau dia tak stabil, memang mengundang isu kesihatan mental dan jiwa manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Makna kata, dia orang punya pemikiran Al-Balqi, Najamuddin ni, pemikiran dalam ilmu-ilmu kesihatan mental dan jiwa ni sangat terkehadapan. Dan kita sebagai orang yang ahli-ahli zaman ni, kita dah tahu. Jadi kalau kita buat treatment kesihatan mental, emosi, kita tahulah bahawa manusia yang duduk depan kita, klien duduk depan kita ni, ada juga ketidakseimbangan 4 unsur ini, dan dia bermula daripada pengambilan makanan. Seperti mana Hajar Rozaini sebut tadi, bila seseorang itu makan makanan yang haram seperti pukul 8 pagi masuk pukul 4 petang, pukul 5 padahal keluar kerja, dia masuk pukul 9, 1 jam lagi dia telah makan makanan haram. Bila keluar saja duit, dia beli pada anak-anak bini dia, okey, dan dia anak bini dia makan, maka benda yang mengalir pada tubuh badan itu disebut bendali. Bendali-bendali inilah yang membuat ketidakseimbangan dalam tubuh badan manusia dan akan connect dengan keupayaan kognitif. Saya dah lama menyimpan benda ni. Bila saya tengok apa hal aku punya klien seorang ni dah 2-3 kali datang tapi tak baik-baik juga. Rupanya Hefni, rupanya Kak Zai, Fatty dengan sahabat-sahabat lain, rupanya antara salah satu penemuan saya waktu itu adalah dia membuat perkara tingkah laku yang tidak sepatutnya dia buat di dalam kerja. Apa yang dibuat? Dia ambil komisen. Okey, dia penjawab awam, sudah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala menjadi penjawab awam, sudah cukuplah. Tapi dia ambil pula komisen di luar. Okey, dengan cara mengambil projek-projek. Sebab itu dia punya anxiety tak sembuh-sembuh, padahal sudah 2-3 kali jumpa saya. Dan saya korek habis, saya nak tanya pada awak, awak makan makanan awak ini setiap hari, sumber rezeki itu dari mana? Menitik air mata dan dia sebut, Cik Kim, saya buat kerja-kerja ini. 1, 2, 3, 4.
habis jahanam, dia cakap. Oh, sebab tu minta maaf Tuan. Tuan dah 2-3 kali jumpa saya dalam treatment. Pasal apa Tuan kata masih ada lagi anxiety, masih lagi ada kecemasan, masih ada lagi perkara-perkara menghantui diri. Tuan tidak honest pada diri ketika dalam sesi tidak menyatakan kebenaran bahawa selain daripada terjejas di mental emosi itu, terjejas di dalam tubuh badan Tuan kerana Tuan mengambil elemen-elemen yang Tuan sebut. Memang betul. Saya nak beritahu kepada rakan-rakan, teman-teman yang Allah sekalian. Kalau you all nak tahu diri sendiri ataupun orang lain atau klien kita menghadapi gangguan mental emosi, antara perawatan yang paling sangat powerful, suruh dia amalkan mungkin selawat Fatih itu setiap hari sebelum tidur. Nanti kalau dia nak tidur tu, dia baca sampai tertidur. Dia buat 40 hari. Orang-orang yang dalam diri dia tu ada masalah kejiwaan, mental, emosi, akan didatangi dengan satu gambaran mental dia ketika dia tidur. Seperti gambarannya seperti apa? Seperti ini contoh. Sebab salah seorang itu dia tak percaya, bila dia buat, lepas tu menangis-nangis, saya cakap maaflah, Tuan tak percaya. Jadi kalau Tuan tak percaya, Tuan buat juga dalam keadaan ketidakpercayaan, Allah hadirkan benda itu. Apa yang Allah hadirkan? Satu gambaran dalam otak dia, dia nampak diri dia itu dikejar dengan bayang-bayang warna hitam yang sangat besar. Dan bayang-bayang itu dia tak dapat describe seperti hantu ke apa tak. Tapi bayang tu besar sangat. Saya pun terus cakap, baik, Tuan, dalam hidup Tuan meniti kerjaya Tuan. Tuan ada ambil rasuah ke? Tak. Tunduk. Nangis. Allah Ta'ala zahirkan melalui gambaran mental Tuan itu. Bayang hitam itu adalah dosa-dosa besar yang Tuan dah buat, ambil rasuah. Saya terus tanya soalan itu dulu. Ada main perempuan ke? Lagi tunduk ke bawah. Memang ada main perempuan. Duit dengan wanita adalah makanan tubuh dia. Habis. Jahanam. Pening. Jadi kalau dah dengar ni, kita sebagai perawat atau terapis, makin beban kita dalam tugas kita berdakwah melalui kesihatan mental ni makinlah tinggi. Okey. Jadi cikgu, silakan. saya nak tanya, maksudnya macam ni, kadang-kadang permulaan kita di bidang terapis ni, kita bukannya nak rawat orang, sebenarnya kita nak rawat diri kita dahulu. Betul. Kemudian baru Allah Ta'ala, saya merasakan pada apa yang berlaku pada diri saya lah, klien-klien datang, Allah Ta'ala hadirkan klien yang di awal ini adalah untuk melihat ciri-ciri apa yang ada dalam diri saya, untuk dipulihkan. Kemudian baru Allah Ta'ala hadirkan yang betul-betul ingin dibantu. Betul, sangat setuju. Sama juga lah waktu saya setting dulu. Saya dipertemukan oleh seorang wanita yang keluar daripada ward psikiatris. Dan bila dia datang, saya nampak satu gambaran pada diri saya. Allah kata, inilah ciri-ciri kau sekiranya kau tak belajar sesuatu. Kau tak ada ilmu, kau tak belajar sesuatu. Ciri-ciri benda tu boleh saya dapat daripada klien itu jika saya tidak mempelajari sesuatu ilmu. Saya tengok, wah, ada. Tapi Alhamdulillah saya cakap, ya Allah, Alhamdulillah kau lorongkan cari ilmu-ilmu yang macam ni supaya kau dapat tahu, oh, belajar sesuatu. Baik. Okay. So, 4 ciri tersebut, apa dia? 4 unsur yang ada penemuan oleh Najamuddin dan juga Al-Balkhi. Al-Balkhi akan cerita nanti pada hujung pada bab ke-8. Patologi humoral. Humoral ni adalah satu pendalih sebenarnya.
Okey, dan memang betul lah. Contoh masing-masing ada tahap. Macam mana kita tahu diri kita sihat atau tak sihat? Diri tubuh itu sihat atau tak sihat? Antaranya dengan apa itu? Bendali ya. Ingus, mukus. Antaranya dengan kahak. Kahak kita kan, kalau kita berkahak kita boleh tahu. Mukus. Ada benda yang terjadi pada tubuh badan kita atau tak? Sama juga dengan air kencing. Bila kita kencing, berbuih atau tak? Kencing berwarna ungu, berwarna, bertukar warna. Kencing putih atau berbuih ke tak? So dari situ, bila penemuan Najamuddin dalam nosologi ini nak mengkelaskan, okey, dan juga nak tengok apa dah ada dalam tubuh manusia sehingga kadang-kadang menjejaskan prestasi mental emosinya, maka Najamuddin dengan Al-Balkhi mendapat 4 perkara, termasuk Ibn Sina mendapatkan 4 perkara cairan dalam tubuh manusia. Cairnya darah, panas dan lembab. Contoh, kalau kita terhiris pisau kita terhiris dekat tangan kita, dia akan mengeluarkan apa? Darah. Dan darah itu bersifat panas atau lembab? Panas. Okey. Panas dan lembab. Flegma, lendir. Okey, bersifat lembab, dingin, lendir. Kalau kita tengok, banyaknya lendir. Bila kita pegang lendir tu, macam lendir lembu ke apa ke atau lendir. Nama pun lendir, dia bersifat dingin, lembab. Kemudian, empedu hitam. Dia bersifat dingin dan kering. Ini yang dikelaskan, yang dibuat oleh Najamuddin dan juga Al-Balkhi. Makna kata mereka memang hebatlah. Kita tak sampai tara macam ni. Tapi kita sebagai orang yang dah akhir zaman ni, kurang-kurang kita tahu dah. Bila klien tu duduk, kita tanya satu soalan dia. Antaranya soalannya adalah, jenis pemakanan apakah yang awak sering makan daripada dulu sampai sekarang? So dia senaraikan. Dia akan senaraikan. Saya pernah buat pada seorang ni, dia senaraikan daripada zaman dia kecil sampai besar, banyak yang disenaraikan tu, dan 70% banyaknya adalah bersifat panas. Kari. Saya akan cerita nanti. Kari ikan, kari ayam tu. Kari ikan ke, kari ayam ke, kari lembu ke, kari. Okey. Dan bila dia makan berkari-kari, dia makan kari, dia akan membentuk cairan dalam tubuh badan sebenarnya. Nanti kita akan cerita sesuatu. Empedu kuning, panas, kering. Dan macam mana kita nak tahu? Sebab tu bila saya duduk kadang-kadang dengan klien, saya tengok wajah dia, terus saya tanya, awak ni banyak makan makanan yang bersifat panas ni. Dia cakap, sifat panas macam mana maksudnya? Awak suka daging-daging? Oh, Cik Kim, kalau saya tak jumpa dalam 30 hari tu daging, kurang-kurang dalam 15 hari kan saya makan daging. Ni 30 hari, 15 hari suka makan daging. Cik Kim tanya ke apa, Cik Kim? Saya tak tanya. Oh, cerita. Saya memanggil nama awak dengan yang lain. Oh, okey. Bayangkan kalau seorang klien itu, sifat dia mengambil makanan itu, kalau 30 hari, 15 hari dia merasa daging. Dia ada efek kepada sistem tubuh dalam badan. Baik. So, keseimbangan pendalik terlihat pada wajah. Kemerah-merahan. Wajah sihat, gembira atau optimis. Bila kita tengok orang-orang yang menjaga pemakanan dia betul-betul, dia tahu bila nak ambil daging, dia tahu bila nak ambil keseimbangan makanan, benda-benda yang berzat,
kita boleh tahu di wajah dia. Kalau wajah tu merah, merah-merahan, kita tahu wajah orang tu sihat dan dia mempunyai emosi gembira dan optimis. Haji Rozaini dah belajar berkaitan dengan wajah. Okey, melihat wajah orang kita boleh tahu dah sebenarnya bukan hanya mengetahui karakteristik orang itu, tapi boleh kita tahu juga keadaan di dalam tubuh badan seseorang itu ada benda yang stabil atau tak. Dan ilmu ini juga banyak dipakai